Pagi ini kita baca ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum, ketika kaum kafir yang memusuhi kamu hendak menggolor tangannya untuk menyerang kamu, fakaffa aydiyahum 'ankum, lalu Allah menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Wattaqullah, itu bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah wala sesudah bertakwa itu hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Ini seruan yang kelima, An-Nida Al-Khams, daripada 16 seruan. Seruan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Kemudian diikuti ya ayyuhalladzina amanu la tuqimmu sha'airallah. Kemudian diikuti pula ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kemudian yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Ini yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kelima, ada 9 lagi, ini ada 16, ini ada 11 lagi. Setelah ya ayyuhalladzina amanu dalam surah ini. Setiap kali ya ayyuhalladzina amanu membawa mesej khusus sebenarnya untuk disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu. Ini nikmat khusus. Selepas daripada membicarakan nikmat secara umum, ayat dahulu yang pertama sekali, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud, wahai orang yang beriman, sempurnakanlah segala perjanjian, janjian antara manusia dengan manusia, antara diri dengan diri kita sendiri, antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan yang dilakukan, semua tuntutan itu jangan kurang. Ini orang mukmin hanya yang boleh menyempurnakan perjanjian ini. Sebab dia iman, dia percaya akibat daripada gagal menyempurnakan iman, meletakkan kedudukannya dalam bahaya. Kemudiannya, sebelum daripada ayat ini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wasaqakum bih. Ingatlah kepada nikmat Allah dan kepada perjanjian yang Allah perteguhkan perjanjian dengan kamu. Umum. Hal itu dia umum lagi, kemudian diikuti pula dalam ayat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi. Ayat 7 menyuruh supaya kenalkan nikmat yang dikurniakan kepada kamu, dan perjanjian dengan Allah tidak dibutirkan apa-apanya, tidak dibutir, dia umum lagi. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi, wahai orang mukmin, ingatlah kepada nikmat Allah. Sekali lagi itu supaya kita mengingati nikmat. Ini menunjukkan bahawa mengingati nikmat ini satu perkara yang boleh mendidik hati seorang mukmin itu. Ingatkan nikmat itu dan terima. Kita duduk daripada begitu susah sampai paling rendah jadi senang. Hidup sebagai orang kampung, malu ke dalam bandar, jadi orang bandar senang. Ingatkan nikmat ini, lupakan nikmat ini, meletakkan manusia dalam keadaan rugi. Jadi di sini menyuruh supaya manusia sekali mengingati nikmat Allah. Ini nikmat khusus di sini. Sebab nikmat ini takkan sama dengan nikmat dahulu. Kalau dahulu sudah disuruh kenalkan nikmat, lalu diulangi. Setiap kali diulangi membuat khusus padanya. Di sini menyuruh supaya manusia mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai satu langkah untuk mendidik hati kita. Ayat ini kalangan ahli tafsir menyebutkan ada peristiwa, ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya pada satu
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang daripada peperangan, Nabi berehat di bawah sebatang pokok. Nabi sangkut pedangnya pada setahan kayu. Bila begitu datang seorang Arabi datang, dia lepas pedang dan dia menghalau kepada mengancam Nabi untuk membunuh Nabi dengan bertanya, siapa yang boleh menghalau daripada ancaman perang ini? Nabi kata Allah. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang merampas pedang dari belakangnya dan memberi kepada Nabi. Nabi kata, siapa yang menghalang kamu? Nabi mengulangi apa yang soalan yang dimukakan oleh Arabi ketika mengancam Nabi. Nabi berkata, siapa pula yang boleh menghalang kamu? Lalu Arabi itu mengucap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada siapa yang boleh dilindungi dengannya. Tak ada siapa. Lalu dia mengucap la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diminta supaya mengingat peristiwa ini. Tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan jika Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkannya. Jika pedang itu dengan tiba-tiba sehingga datang kepada Nabi, hilang Nabi dan para sahabat dan turut bersama, Islam akan hilang kerana sebab zaman itu zaman mula tumbuhnya Islam. Ada pula peristiwa menyatakan disebutkan sebagai sebab nuzul ayat ini, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkampungan Yahudi Banu Nadir. Nabi pergi untuk melakukan satu perdamaian dalam konteks bunuh. Rupa-rupanya Yahudi, Nabi datang untuk membuat suatu perjanjian, bayar dia dan sebagainya, bayar dan rugi. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka naik atas rumah dan bawa batu besar untuk dihumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Nabi diberitahu lebih awal tentang pakatan jahat mereka itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam segera keluar dan pulang ke rumah. Selamat Nabi dalam peristiwa itu. Dan banyak peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Nabi nasar ketika itu. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat kerana Allah yang menyelamatkan. Mengapa Allah menyelamatkannya? Itu ada peristiwa, ada perjanjian yang telah dibuka, yang disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjiannya, in tansurullaha yansurkum, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau kamu tolong Allah tolong kamu. Pada saat itu setiap kali Nabi terancam, Allah tolongnya. Mengapa Allah tolong? Sebab Nabi tidak pernah mungkin janji antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah yang menolongnya, tidak ada sebab Allah lalu dekat. Iyyasurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah yang menolong kamu, tidak ada pihak yang boleh mengalahkan kamu. Tidak ada fala ghaliba lakum. Wa in yahzunkum faman zalladhi yansurukum min ba'dih. Jika Allah yang mengecewakan kamu, siapa lagi yang boleh memberi kepada kamu kemenangan? Tidak ada. Jadi kalau begitu rahsianya di mana untuk mendapat kemenangan ini? Janji dengan Allah. Janji dengan Allah ini jangan lagak kata Allah. Sami'na wa ata'na, hati dan lahirnya buktikan itu taat kepada Allah. Ayat ini menyatakan perkara itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa wahai orang yang beriman, wahai orang Islam? Karena sebenarnya semalam iman yang menentukan seorang itu lurus atau tidak lurus. Islam hanya nama, Islam hanya pada kulit, Islam pada luar saja. Oleh kerana itu setakat Islam saja ini tidak boleh membawa sebarang perubahan. Iman yang boleh membawa perubahan kepada hidup ini. Wahai orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kamu. Jika kita maksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat kebangkitan Nabi dan ancaman yang menimpa Nabi, hakikatnya ancaman yang menimpa Nabi itu menimpa kita semuanya. Keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat artinya keselamatan kita semua. Nabi selamat artinya Islam selamat. Para sahabat selamat daripada ancaman itu artinya generasi pertama yang membawa Islam itu selamat, dan mereka selamat menyerahkan kepada generasi berikutnya sampai pada kita hari ini.
kita selamat menerima Islam yang dibawa oleh generasi pertama, kemudian diikuti generasi kedua, ketiga sampai pada ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dapat menerima Islam yang dibawa oleh mereka. Oleh kerana itu, kita sebagai generasi pada hari ini pastikan keselamatan Islam yang kita pegang ini untuk diserahkan kepada orang. Dan kemudian oleh generasi selepas ini. Jadi dengan itu satu tanggungjawab kepada umat manusia yang beriman supaya memelihara Islam yang ada padanya, bersihkan Islam ini sebagaimana kita terima Islam yang bersih, Islam yang bersih juga akan kita serahkan kepada generasi berikutnya. Oleh itu ingat iman ini. Seorang mukmin seharusnya menyayangi, mengasihi, mencintai Nabi SAW lebih daripada dirinya, anaknya, bapaknya dan keluarganya. Barang siapa yang mencintai dirinya, menyayangi dirinya melebihi daripada sayang yang pada Nabi, iman yang macam, iman yang masih lemah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nas ajma'in. Seorang kamu tidak menjadi sempurna imannya sehingga aku, kata Nabi, aku lebih dikasihi kepadanya daripada dirinya, daripada anaknya, daripada bapa, daripada keluarga, daripada seluruh manusia. Maknanya iman yang kita pelihara ini ialah mencintai Nabi, mencintai risalah, mencintai Islam ini. Dia berapa berharga yang patut kita bayar. Ini makna ayat ini kita tidak maksudkan nikmat Allah ini kebangkitan Nabi, kebangkitan Islam dan anugerah Allah. Nabi yang anugerah Allah kepada kita, kepada manusia. Ingat nikmat ini, sayangkan nikmat ini. Apabila seorang itu kenal dia ada rasa sayang, kesayangan ini menjadikan Islam itu tak pelihara sebab semua sayang kepada Islam. Kesayangan dapat dibuktikan apabila seorang menyempurnakan janji antara dia dengan Islam, janji antara dia dengan Allah dan Nabi SAW. Satu. Yang kedua, mengenai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala boleh menimbul rasa terima kasih. Terima kasih. Boleh, sebab kita rasa nikmat itu, kita akan syukur. Syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada manusia kerana boleh membawa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesyukuran kepada manusia berpisah kepada Allah puja dia, dewa dia, supaya dilarang sekali memuja selain daripada Allah, mendewa kepada selain daripada Allah. Tetapi kita disuruh syukur kepada manusia kerana itu boleh membawa kita bersyukur kepada pihak yang memberi asalnya, yang memberi nikmat itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nikmat sebenarnya tak boleh dikufuri, sekalipun kecil, tak boleh dikufuri dan tak boleh disia-siakan. Rezeki yang kita terima daripada Allah, syukur meskipun sedikit. Jangan menghina kepada rezeki. Oleh kerana itu, rezeki sebagai contoh ini nikmat sebenarnya adalah sangat banyak. Tapi sebenarnya kita berbakit. Nikmat rezeki mempunyai kehormatannya sendiri. Oleh kerana itu di dalam Islam didorong supaya berterima kasih atas rezeki ini. Dia tidak boleh dihina, tidak boleh dipijak. Dia tidak boleh dipijak, tak boleh dibuang dalam kandang, tak boleh diberi makan kepada benda yang hina. Makanan manusia, sebab itulah membazir dilarang. Membazir artinya menghinakan makanan, tak boleh diumpan dalam kandang. Haram istinja dengan makanan. Apa kau menyebutkan? Kita tak ada meletak dan sapu dengan pisah dengan macam itu. Haram nampak ini barang itu termati. Uskuru ni'mat Allah alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Kita dalam makanan dalam mewah dengan nikmat, kita seringkali menjadikan barang ini hina. Sedangkan pada ketika mana? Pada ketika orang sesetengah negeri berebut tulang kerana nak cari lemak yang ada dalam tulang itu. Yang anjing tidak berusaha, tidak berupaya untuk keluarkan tulang, lemak dari dalam tulang. Berebut dengan anjing untuk makan. Sedangkan kita terlalu mewah ketika orang lain yang boleh dengan tulang. Sebenarnya ini satu perkara yang apabila tindakan nikmat Allah ini adalah satu kesedaran betapa mahalnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan.
Masuk lagi pula yang bila sampai kepada nikmat iman, nikmat Islam, itu tinggi. Ingatkan kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam ayat ini untuk bina seorang, bina diri. Kita barangkali kepada sejarah diri kita sendiri kita tidak perhati. Jika kita perhati kepada diri kita, setiap orang ada mempunyai peristiwa yang cemas. Kita pernah diancam maut, barangkali kita pernah sakit, kita pernah masuk hospital. Dengan sakit itu, dengan ancaman itu, kita pernah aksiden di sana. Tapi kita tak mati lagi pada itu. Kita tak mati lagi sama, kita masih boleh hidup. Ini satu nikmat. Saya banyak peristiwa. Setiap satu peristiwa ini saya rasa cukup kalau mati itu. Tapi hidup dan orang lain pun ada. Setiap orang ada peristiwa ini. Kenapa kita tidak ingatkan nikmat ini? Siapa yang menyelamatkan kita? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang yang menyelamatkan Islam, agama kita yang menyelamatkan kita. Begitu. Jadi dengan itu ayat seruan yang ke-5 ini sebenarnya mengandungi pendidikan yang sangat berarti kepada manusia, mendidik mereka supaya sedar bahawa nikmat yang paling besar dalam berpikiran nikmat iman dan Islam, dan selain daripada banyak lagi nikmat iman yang wajib disedari, disyukuri kepada pemberinya. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang yang beriman, ingatlah pada nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu. Kita disuruh salah satu daripada syukur kepada nikmat ini berpuasa. Puasa salah satu daripada cara bersyukur. Hari 10 Asyura kita disunat berpuasa. Orang yang berpuasa pada ingat Allah menyelamatkan Nabi Musa AS ketika berkejar dengan Fir'aun. Hari itu orang yang berpuasa. Nabi katakan orang yang berpuasa kata Nabi Musa selamat, kita juga berhak berpuasa pada hari Asyura, hari 10 Muharram. Sebab Nabi Musa hari ini juga selamat, Nabi Musa selamat juga kita. Sebab mereka ini adalah nabi-nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia, dan kita juga wajib percaya kepada Nabi Musa kalau kita puasa. Mana-mana yang belum makan lagi pada hari ini, Nabi katakan kepada pagi hari 10 Muharram. Sesiapa yang belum makan apa teruskan puasa. Sesiapa yang sudah makan tak puasa ganti hari lain. Berpuasa pada hari Allah beri nikmat kepada kita. Kita banyak nikmat. Hari kita lahir nikmat. Puasa tak payah. Puasa pada hari ini. Hari kita kahwin, hari kita dapat anak, hari kita banyak dan ini banyak. Kalau kita puasa, ada kesyukuran. Puasa ini pun yang ada di belasana, ada daging. Mengapa kita puasa? Setelah puasa 3 bulan, Rajab, Sya'ban lagi, Ramadan, betul-betul 3 bulan. Bukanlah tak sah puasa, boleh sah puasa. Asal kita tak makan bila niat kalau nak sah lah. Tetapi seharusnya kita melihat hadis yang terlebih dahulu. Hadis Nabi puasa. Kalau Nabi tak puasa, kita kalilah hari yang Nabi buat puasa. Kita sangat ketika sini. Bukan kerana kita banyak puasa, banyak. Kadang belum tentu. Banyak puasa kadang-kadang bid'ah. Kadang-kadang yang bid'ah, dia tak pula modal. Puasa Nabi belum tentu. Menjadikan pada yang lebih. Kalau kita sunnah Nabi, menegakkan bid'ah, ini prinsip yang paling utama sekali dalam ibadah. Ilhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum, ketika kaum kafir yang musuh kamu hendak mengulur tangan untuk menyerang kamu. Jadi beberapa peristiwa yang kita sebut tadi, Nabi pedang Nabi dirampas, kemudian mereka mengancam untuk membunuh Nabi. Ketika peristiwa itu, mungkin juga peristiwa orang yang menghina atau buku nama bawa batu Islam atau dihuban atas kepada Nabi. Semuanya ini sudah cukup sebenarnya untuk musnah, untuk membinasakan Nabi jika tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak pelihara, artinya Islam tak pelihara. Islam tak pelihara, artinya kita juga Islam begitu, dan kita juga tak pelihara dengan Islam yang tak pelihara itu. Fakaffa aydiyahum ma'ankum, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Wattaqullah, oleh kerana itu kamu bertakwa kepada Allah. Bagaimana bertakwa kepada Allah? Bertakwa dengan menyempurnakan janji
antara kita dan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat 110 qawwamina billahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum dulu. Hendaklah kamu bekerja keras, yang bekerja ikhlas kerana Allah, berilmu, mampu menjadi saksi, namanya pula bil qisti, bertindak secara adil. Itu maknanya bertakwa dalam konteks ayat sekitar ini. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah artinya apabila kita mempunyai masalah-masalah dan kita tidak dapat atasi sendiri, masalah ancaman yang bakal menimpa kita, menimpa keluarga, kalau kita serahkan kepada Allah. Bagaimana kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala? Serah kepada Allah dengan melaksanakan, menyempurnakan perjanjian antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia tawakal yang sebenarnya. Tawakal bukan hanya sebutan, tetapi tawakal amalan. Salah seorang bila dia terserah kepada Allah, dia serah segera kepada Allah. Allah, tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Usaha bukannya tawakal sebutan. Sebutan tidak membawa kemana-mana. Jadi tawakal kepada Allah, jika seorang itu mengambil langkah untuk keselamatannya, itu pun itu artinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa ta'ala